Dah. Belum. Belum. Bentar lagi. Ya Allah. Bawa nasi tu mai kat dekat dengan dengan komputer. Ya, saya pergi dapur. Pakai tudung sambil makan. Sambil tengok saya buat. Tapi kena jawab lah Ikhlas. Saya suruh you all jawab Madam dah kena jawab makan. Kena ada kalkulator. Madam dah makan ke? Oh dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, so soalan ni you all belum jawab. Kita go through soalan ni sampai habis hopefully. Ini sebagai persediaan lah kamu untuk UPS hari tu UPS, pre-UPS dapat berapa? Okey tak markah dia? Boleh lah. Boleh lah, kurang memuaskan. Boleh lah. Sama lah orang nak full mark lah. Kena pergi dapat full mark. Itulah tu. InsyaAllah. 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 Most probably PSPM dah tak ada. So kita akan bergantung pada UPS saja. So kena buat bagi betul-betul ni UPS nanti. Okay, sekejap. Okay, apa jawapan ini? Nombor 1. Determine the oxidation number for chromium dalam dichromate Cr2O7 minus. G donkey. Donkey Macam mana you buat tu? Tell me. Arisha? Macam mana you buat? 2x kan? 2x tambah 7. Kita katakan kita jadikan 2x. Oxidation number untuk Cr katakan x. So 2x sebab dia ada 2. Campur dengan 7 kali dengan oksigen tolak 2. Oxidation number untuk oksigen tolak 2 sama juga dengan nilai keseluruhan tolak 2. So 2x sama juga dengan tolak 2 campur 14 lah. Jadi tolak 14. Bawa pergi sini jadi plus 14. So sama juga dengan plus 12. Jadi x sama juga dengan plus 6. Kena ada sign plus tu. So 1D. Kita tengok seterusnya. Yang nombor 2 ni harus buat tak? Boleh. Okay. Siapa yang kata boleh tu cerita sikit macam ni buat? Kena darab 5 sebab nak buang elektron. Darab 5. Dekat mana darab 5? Yang Fe2+. Sekejap saya padam. Dekat sini. Okey, kita sekarang ni dia nak cari dia nak relatekan MnO4- dengan Fe2+. Permanganate dengan ion Fe2+. 1 mol Fe2+ berapa mol MnO4-. Jadi kita kena tengoklah kaitan antara dua ni. Jadi half equation, kalau dia nak jadikan full equation, kita kena jumlah dua-dua ni. Tapi number of electron tak sama, kita kena bagi samakan dulu, kena balancekan number of electron baru boleh kita jumlahkan two half equations. Jadi so ini satu elektron, yang ini 5 elektron, jadi yang ini kena bagi sama, maksudnya ini kena darab dengan, ini kena multiply with 5 lah, multiply dengan 5. So the whole thing kamu kena multiply dengan 5. Oh dia jadi 5 elektron, tapi ini Fe2+ ni akan jadi 5 Fe2+ lah. Jadi dia punya perkadaran dia, kita buka dengan PowerPoint. Kamu boleh nampak slide saya ni?
Boleh. Boleh. Jadi perkadaran dia, question nombor 2. Berapa tadi? 5 F 5 mol Fe2 plus akan memerlukan 1 mol MnO4 minus tadi, nampak kan? Kan tadi. Jadi kalau 1 Fe2 plus berapakah mol MnO4 minus? So mol MnO4 minus ini berapa? Satu mol Fe2 plus, okey, memerlukan berapa mol MnO4 minus? Pandaslah kat library ni. Mol MnO4 yang reacted dengan 1 mol Fe2 plus adalah 1 times 1 divided by 5, iaitu jawapan dia 0.2 A. Okay. Jawapannya adalah A 0.2, 1.5, 0.2 mol. Jawapan dia A. Okey. Saya nak berpeluh dah ni. Tak ada aircon library ni. Peluh. Kamu sekejap saya ingat saya nak ambil kipas lah. Sekejap saja Bukan ke library ada aircon. Boleh. Ada bunyi bising tak? Dengar ada bunyi bising. Assalamualaikum. Dah hilang dah. Waalaikumsalam. Ada lagi. Okey, Ada soalan nombor 3 pula 3 sama macam tadi lah. Kalau kita buat tu, question nombor 3. Okey, sekarang dia bagi, saya salin, sekarang you all refer pada buku soalan ni Saya tak salin dah soalan, so saya salin balik sikit je. Saya tak buka dah soalan So S2O8 S2O8 2 minus plus 2 elektron akan menghasilkan 2SO4 2 minus. Jadi Mn
2 plus 4H2O menghasilkan MnO4 minus dan 8H plus 5 elektron. Okey. Jadi equation ni atomnya dah balance tapi elektron tak balance. Jadi kamu tengok ni 2, ni 5, nak bagi sama kita kena darab. Kita kena darab sekejap. Saya kena hitam. Okey, ini kena darab nak bagi sama. Ini kena darab dengan berapa? Darab dengan? 5. Darab dengan 5. Ini darab dengan 2. 2. Okey. So, maksudnya sekarang dia nak antara H2O8 2 minus to oxidize 1 mole of Mn2 plus. Di sini kita 5 mole H2O8 2 minus. Dia memerlukan 5 kan. Okey, ini 2 mole Mn2 plus. Jadi kalau 1 mole Mn2 plus berapakah? Jadi mole H2O8 2 minus adalah 1 kali 5 bahagi 2. 5/2 adalah 2.5. 2.5 mole. Jawapannya adalah D. Mau dapat Dapat. Dapat. Okey, seterusnya. Okey, nombor 4 macam mana? Tiba dapat tak jawapan dia? Apa jawapan dia? Nombor 4. B. Yang dah buat yang lain-lain tu? Yang lain-lain tu boleh buat tak? Tak boleh. Tak boleh. Saya dapat D. Okey, macam ni equation ni sebenarnya kalau dia boleh buat kaedah algebra, kita boleh je buat kaedah algebra tu, tapi kalau you tengok B dengan D tu dia tak berkait dengan A dengan C. Jadi agak sukar lah memang tak boleh lah cari B dengan D. Jadi kamu kena buat balance kaedah macam biasa you balance tu, kamu splitkan equation tu. Kita buat balik balance macam biasalah. Kita cari half equation dia dulu. Sekejap. Jadi dichromate, kita salin soalan ini. Lepas dengan BFE. Ada orang dapat full mark tak PUPS? Sama abang? Tak ada? Tak ada yang dapat full mark? 20/20 tak ada ke? Assalamualaikum. Tak sure lah dia. Tak tahu itu. Bukan. Kan tak dapat. Saya tak dapat. Tak dapat? Tak tahu, saya tak dapat 20. Sikit je betul. Email tak bagi ke? Oh, tahu tapi tak. Tak ambil tahu. Bukan. Ada yang dapat medal. Tak. Siapa tu? Apa tu? Tapi Tak kalau apa ibu lah. buat betul kena buat Tak betul. kira. Okey, tengok ni Okey, Okey dah. 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 Kau cakap dia ada panjang-panjang pula Okey, mula-mula kita split step dia split into two half equation. Okay, so dichromate dia akan jadi chromium ion. Dia dah berdua tu salin je lah. Okay. Kita pisahkan dia sikit. Iron. Jadi BD tu tinggalkan. Dia punya stoichiometry yang dia letak sebagai unknown tu kita tinggalkan, tak boleh. Fe2 plus jadi Fe3 plus. H plus dengan air pun tinggal. Ditinggalkan.
Ni tinggalkan. Ni tak mau bubuh. Ni tak mau. Ni tak mau tulis ni. Ambil basic dia je. Basic equation dia. So you dah split kan. Dia adalah oxidation reduction ni. Iron 2 plus jadi iron 3 plus ni oxidation ke reduction? Redox equation dia ada oxidation dengan reduction. So yang ini apa dia? Iron 2 plus jadi iron 3 plus apa dia? Oxidation. Oxidation. Oxidation sebab you nampak oxidation number dia meningkat. Okay. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Oxidation number meningkat. So oxidation. Yang ni reduction lah. Okay, so dah split dah. Okay, sekarang kita balance. Okay, balancekan other atom. Balancekan other atom. Maksudnya di sini chromium you balancekan. Ni dah balance lah. Cr2, 2 Cr. Iron 1, 1. So iron dah balance. So atom dah balance. Okay. So balancekan pula. Di sini oksigen ada, sini tak ada oksigen. So balancekan oksigen. Okay, balancekan oksigen dengan tambah H2O. Sini ada O, ada 7. Jadi kita kena tambah 7 H2O. Di sebelah yang kurang lah. 7 H2O untuk 7 O. O dia sini 7, so sini 7O lah kan. So 7 H2O. Okey. Sini tak ada, tak perlu. Kemudian yang keempat, balancekan H atom dengan kita tambah H plus. So sini ada 7 kali 2, 14 H. So sini kita tambah 14 H plus. Boleh ke? Semua boleh follow? Boleh, boleh. Tambah 14 H plus. Okey. So atom semua dah habis dah. Other atom, oksigen, hidrogen semua dah balance. Okay, Sp sudah. So kita balancekan charge. Balancekan charge dengan kita tambah elektron. Nilai elektron dia 1 elektron tolak 1. Jadi kita kena kira charge dia dulu. Kena kira charge dia. Oi, bunyi apa tu? Okey, ini tolak 2 untuk dikromit. Dan sini H plus ni ada 14. So 14 plus 14 lah. So dapat plus 12. Untuk belah kiri. Untuk belah sini, kromium 3 plus ni ada 2. So 6. Plus 6. 3 kali 2, 6. Plus 6 lah. Air kosong. Jadi, kamu nak kena buat macam mana? Nak balancekan dia. Tambah 6 elektron. Dekat mana? Kiri kanan? Kiri. Ini. Jadi kamu tengok yang kecil. Charge dia tu. Plus 6. Jadi 12 ni besar. Plus 12. Dia nak kena jadi sama macam plus 6. Jadi maksudnya kena tambah 6 elektron lah. Sebab apa? Bila ditambah 6 elektron dia tolak 6. Plus 12 tolak 6 dia jadi plus 6 lah. Barulah sama. Okay. So how about this one? Ni plus 2 kan. Ini plus 3. Nak kena bagi sama. Jadi plus 2. So ini kena kurang 1 baru jadi plus 2. So, maksudnya tambah 1 elektron. Supaya dia jadi tolak 1 ditambah di situ. Jadi akan jadi plus 2. Okay. Faham Mau faham kan? Faham. Okay. Alhamdulillah. Lepas tu. Okay. Jadi kita jumlahkan. Kita combine balik two half equation ni Untuk dapat overall equation kita. Tadi kita tak tengok elektron. Okay. Balancekan elektron dulu. Balancekan elektron dengan U multiply. Elektron tu kena bagi sama.
Kita kena multiply. Ni elektron ni, okay, saya tandakan elektron. Jauh. Highlight sikit. Merah tak boleh. Okey, elektron ni satu elektron. Elektron sini 6 elektron. Okey, jadi nak kena bagi sama. Bagi sama, so kita kena multiply. Ambil dia merah. Kita multiply, ini 6, ini 1, so ini kena kali dengan 6. Akan jadi 6 elektron. Jadi ada elektron masuk, ada elektron belah kiri, elektron yang masuk 6 elektron, ada elektron yang keluar belah kanan, kena samalah ya, yang masuk kena yang keluar. Masuk 6, keluar pun 6. Ya. Okey, jadi equation kita dah balance dah semua. So kita combine lah. Jadi full equation, be careful bila kita multiply tu bila kita combine dan multiply. CR2O7 2 minus plus 14H plus. Elektron saya dah cancel dah. So, saya ambil yang belah kiri 6Fe 2 plus. Sudah jadi 2Cr 3 plus plus 7H2O plus 7 6Fe 2 plus. Okay, dah. Okay. So kita boleh tengok balik lah. So inilah A. So A-nya adalah 14. B-nya adalah 6. C-nya adalah 7. Dan D-nya adalah 6. Okey. 14, 6, 7, 6. 14, 6, D. 7, 6, D. Jadi question 4 jawapannya adalah D. Boleh? Faham kan? Ada nak tanya Faham. tak? Ada nak tanya ke tak? Selalunya balance equation ni ramai je yang tak faham ni nak balancekan charge tu. You okay Okay. Ada kita move on Question number 5. Question number 5. Okay. Tengok equation dia. Potassium chlorate. Dia decompose into potassium chloride dan oxygen gas. 1 gram of potassium chlorate is heated. Jadi 1 gram potassium chlorate yang dipanaskan untuk penguraian dia. So, soalan ini kita cari choose the true statement. Choose the true statement. Berapa mol KClO3, berapa mol oksigen dan berapa volume oksigen LSTP. So kita convert dulu. Dia tanya banyakkan soalan tentang oksigen. Kita convert dulu KClO3 ni kepada mol. Mol KClO3. Mol adalah mass over molar mass. Potassium 39.1 plus 35.5 plus 16 times 3 122.6. So mol dia adalah, dapat tak? 8.16.
Kamu tekan kalkulator tak ni? Saya seorang tu tekan kalkulator. Tekan. Dan sambil buat So ada tak tu? The mole of KClO3 sama tak? So A ni betul lah Dia nak yang true statement kan. Jadi maksudnya jawapan dia A lah. Okay, mari kita tengok. B salah kenapa? B salah tak? C sepatutnya dia pilih satu saja lah A, B atau C. Patutnya ada D tu lah. Kena buang 1, 2, 3 tu. Dia pilih yang mana betul sahaja. Tak perlu pilih banyak-banyak. Okay, mole of oxygen pula. Okay, jadi di sini kamu tengok dia reaction dia. Reaction dia 2 potassium chlorate menghasilkan 3 oksigen. Okey. Jadi kita kena buat perkadaran. Saya nak buat perkadaran yang ringkas saja. Mole ratio sebab kita objektif, tak payah buat ayat banyak-banyak Mole ratio antara kan kita nak cari oksigen kan. Jadi saya buat mole oksigen duduk atas. Jadi kita nisbahkan dengan mole potassium chlorate. Daripada equation ni menunjukkan dia 3:2. Jadi tetap dah dia punya, daripada equation ni dah tetap dah dia punya nisbah antara oksigen dengan potassium chlorate. Jadi sekiranya kita punya potassium chlorate kita adalah 8.16 kuasa tolak 3. Jadi berapakah mole oksigen? Mole oksigen yang reactednya yang produce yang terhasil ialah so 3/2 kali matematika dia 3/2 kali 8.16 kali 10 kuasa tolak 3. Saya tak buat perkadaran ayat panjang-panjang lah sebab dia objektif, saya nak beri mudah je. 3/2 kali, kamu boleh faham tak? Boleh. Tolak 3. 0.01. 0.0122. 0.24 mol. Jadi yang kat sini dia bagi 2.45 suara tolak 2 kan. Jadi ataupun kalau tulis dalam saintifik 1.22 kali 10 kuasa tolak 2. Yang dia bagi 2.45 kuasa tolak 2. Jadi salah lah. B tu salah. Inilah bilangan mol untuk oksigen yang terhasil. Okey. Apa pula dia punya volume lah. Volume of oxygen at STP. Dia ada tanya tentang volume juga. Volume adalah kita ambil mol. Kita kali dengan molar volume at STP 22.4 lah. dm cube per mol. So kali dengan 22.4. Kita dapat 0.274 dm cube. Dia kata kat sini 0.55. Jadi salah lah C tu. Jadi jawapan dia betul lah. Hanyalah A. Faham kan? Faham. Hanya A. So A yang terbaik. Yang betul. A semua salah. Okay, number 6. Okay, a student wish to neutralize phosphoric acid. Tapi you kena tahu formula phosphoric acid H3PO4. Tapi sini dia dah bagilah equation. Mudah kan? So equation ni adalah H3O4. Okay. Ambil pen hitam. Kita nak H3
CO4, phosphoric acid akan react dengan 3 moles of NaOH dalam equation 1 mole phosphoric acid 3 moles of NaOH atau 1 molekul HCO4 memerlukan 3 molekul NaOH menghasilkan garam sodium phosphate NAD plus 1. Jadi CO4 ni 3 minus. Jadi Na kena ada 3 lah. 3 H2O. Jadi catatkan apa yang diberi. Student wish to neutralize phosphoric acid with, jadi molarity NaOH 0.2 molar. Reaction equation is as follow. What volume of phosphoric, okay, what volume. Jadi soalan ni dia tanya berapa volume sodium hydroxide when we use molarity of phosphoric acid 0.1 molar 50 ml of phosphoric acid use. Okay. Ini pun kalau kita nak buat mudah, kita tak buat perbadaran, kita nak buat matematikal. Nisbah mol antara, kita nak tahu NaOH. Nisbah mol antara NaOH dengan phosphoric acid daripada equation adalah 3:1. Okey. Jadi, okey, ini kita boleh buat MV. Mol adalah molar kali dengan volume. Molar kali dengan volume. Molar NaOH, volume NaOH, molar HCO4, Nisbah dia 3:1. So yang kita nak cari adalah volume NaOH kat saya ni. Okay. Jadi volume kita tinggalkan dia duduk seorang. Volume NaOH. Yang lain tu kita bawakan. Darabkan dengan 3:1 ni. Okey, iaitu molar phosphoric acid 0.1 buat naik atas, buat naik atas sini. Volume phosphoric acid 50. Dia dalam ni. Lepas tu molar NaOH 0.2. Jadi ini molar, ini unit molar, ini unit molar. Pasal ini unit dia mil. Jadi tak tukar dalam liter pun tak apa. Nanti dapat dalam mil. 3 kali 0.1 kali 50 bahagi 0.2. Dapat 75. Ringkas saja saya buat ni. Ya? Jadi kita boleh buat berdasarkan nisbah mol. Separation semua ni. Kita tengok dia dah ratio dia tetap dah 1:3. Jadi kalau kita ada banyak ni mol, berdasarkan banyak ni mol, berapa mol lah dia ni. Jadi berapa mol tu dari situ ada volume kat dalam. Jadi kita tak payah cari mol pun tak apa, dalam ni dah ada dah mol tu. Kita tak tekan pun, kita nak jimat masa ni nak cepat, kita ganti je dalam formula ni lagi senang. Kamu faham tak cara saya? Faham. Okay. Kalau objektif kita buat macam ni ya. Senang. Kalau structured nanti nak tulis panjang-panjang sikit dengan pakai perbadaran. Kita buka lagi. Refer pada soalan ya. Saya nak buka pemai-pemai soalan tu nanti dia lari-lari. Kita refer pada soalan ya. Soalan nombor 8. 8 apa jawapan dia? Tembak.
Mengerti Pak tak nombor 8? Awak tak ada abang. Haris Ikhwan. Haris Ikhwan. Haris. Apa jawapan nombor 8? Ada tak tu Haris? Saya tengah kira lagi madam. Kira. Okey. Saya tengah kira. Okay. So, betul tak ada cara you kira sambil dengan saya. HCl dia adalah gas dia kata. Nanti HCl ni dia guna 56.0 mil. Dia dissolvekan HCl gas ni dalam air. Jadi apa yang berlaku, HCl ni dia tukar fasa lah daripada gas jadi aqueous. Tapi bilangan mol dia sama. Determine the volume of potassium hydroxide solution. Jadi HCl aqueous ni nanti dia akan tindak balaskan dengan KOH. Tindak balas acid base HCl dan KOH. Dia akan menghasilkan KCl aqueous dan air. Acid. Reaction ni 1 to 1. Determine the volume of potassium hydroxide. Dia tanya volume. Sebenarnya molarnya adalah 0.2 molar. Apa volume dia. Jadi kita maksudnya kita berdasarkan mol lah kita cari ni benda-benda. Tapi nak cari mol KOH tu berdasarkan HCl. Okey. So HCl ni dia bagi volume ni at STP. Kita boleh dapat mol. Volume dia bagi at STP, kita boleh convert dia kepada mol. So cari mol HCl dulu. Mol HCl. Mol adalah, ingat tak ni? Mol N. Tambah dengan tu. N iaitu mol volume dalam liter dengan molar volume. Kalau STP 22.4 lah. Molar volume. Volume over molar volume dapat mol. Tapi volume tu mesti dalam liter. So bahagi 3. 1, 2, 3. 0.056. Okey, bahagi dengan 22.4. Kita dapatlah mol. 0.056 bahagi 22.4. 25. 2.5 kali 10 kuasa tambah 3 mol. Mol. Okey, jadi kita kalau nak mudah lagi juga, macam tadi juga nisbah mol antara KOH kita buat atas. Nisbah mol antara KOH dengan HCl adalah 1:1. Mol adalah molarity kali volume. Mol adalah MV. So molar KOH volume KOH bagi dengan yang ini dia ada mol saja. Dia tak ada molar volume. So kita bukan maintainkan dia lah dalam bentuk mol. 2.5 kali 10 kuasa tolak 3 untuk HCl. Jadi kita nak cari volume. Nak cari ni adalah volume KOH.
Molar KOH dah ada dah 0.2. Okey, jadi dan actually 1 to 1. Jadi volume KOH adalah ini sama juga ni, 1/1. Maksudnya ini buat naik atas 2.5 kali 10 tolak 3 bahagikan dengan molar KOH 0.2. 2.5 eksponensial tolak 3 bahagi 0.2. 0.0125 dalam meter kalau dalam mil kali 1000 12.5 meter mil. Ngantuk lah petang. 12.5 mil. So jawapannya adalah A. A. Dapat Ada masalah tak? Dia faham tak cara saya buat? Saya nak pergi ringkas dia ni. Boleh. Tak boleh buat perkedaran pun boleh Buatlah asalkan tepat dan cepat. Okey, sebab dia objektif ya. Okey, nombor 9. Nombor 9. Okey, nombor 9. KClO3 to KClO3 siapa ada dekat rumah tu adik-adik balik sekolah lah. Ada, semua ada. Semua ada. Di sini tak? Dia dekat tempat lain. Di tempat lain. Duduk dalam bilik. KCl. Seorang je tu. Okey, bila dipanaskan terurai kepada 2 KCl. Apa jawapan dia ni? You dah buat. Nampak tak? So, kamu tunggu jawapan saya ni. 2.3 gram KClO3. Berapakah mass of product? Dia tanya ni. KCl pun dia tanya. Oksigen pun dia tanya. Berapa gram? Okay, so apa yang kita nak buat dulu? Okay, bercakap dengan saya jangan ngantuk lah. Mol. Cari mol. Mol KClO3 adalah 61.3. Dia kena angin tau. Bahagi dengan, okey, molar mass ni nak kena kali dengan 2 ni tak? Tak payah. Jangan ini 2 ni. Dia punya stoichiometric coefficient reaction tu. So ambil formula tu je. KClO3 potassium 39.1 plus chlorine 35.5 campur dengan 16 times 3. Okay, 122 2.6. So dapat 1.3 divided by answer. Okay, so 2.5. Okay, 0.5. Okay, kemudian dia suruh cari mass untuk KCl dan oksigen. Berdasarkan mol tu, kita tengok. So, daripada equation ni kita nampak dah. Untuk mencari mol KCl sebab dia sama 2. Jadi mol KClO3 samalah dengan mol KCl. Okay, mol KClO3 sama dengan mol KCl iaitu
0.5. 0.5 mol jadi mol KCl 0.5. Jadi mass KCl 0.5 kali molar mass untuk KCl 39.1 plus 35.5 74.6 kali dengan 0.5 dia dapat 37.3. Ini baru KCl 37.3. Okay, how about oxygen? Okay, so oxygen saya nak bagi formula sebab dia dapat nisbah ratio sekali ya. Mol oksigen dia nisbahkan daripada equation tu dengan KClO3 boleh adalah 3 nisbah 2. Okay, jadi kalau kita tahu dah dengan dengan KClO3 deh. Jadi kalau kita dah tahu dah KClO3 adalah 0.5. Kalau KClO3 ni 0.5, berapakah mol oksigen? Yang 0.75. oksigen yang release. Jadi mol oksigen yang release yang terhasil adalah 3/2 kali 0.5. 3/2 kali 0.5. 0.35. 0.35 mol. Okey. So, dia nak mass kan? Jadi boleh dapat mol ni. So, mass of oxygen mol tadi 0.75 itu mol. Mass kali dengan molar mass 32 untuk oksigen gas. Kali 32. Kita dapat 24 gram. So the answer is ini 33.3 untuk klorid. Okay. B. Ini adalah B kan? B. So jawapannya adalah B. B. Untuknya B. Okey. Nombor 10 pula. Laju ke apa? Boleh? Boleh. Boleh ada. Boleh ya? Okey, nombor 10 equation dia tak diberi. So kamu come up with chemical equation. Aluminium Al paired with aluminium solid ni. Paired with bromine. Kita cakap bromine ni gas. Bromine gas. To form anak panah. Aluminium tribromide. Okay, plus. Tak ada dah, itu je. Okay, so ini 3. Sini kena 3 kali 2. Jadi 6. 2 kali 3, 6. So reaction antara aluminium dengan bromine adalah 1, 2, 3. Okay, based on the reaction stoichiometry, itu betul tak? 2 gram aluminium react with 3 gram bromine. Adakah 3 gram? 3 ni menunjukkan saya kena ada 2. Adakah 2, 3 ni menunjukkan gram? Tak. Tak. Sebab gram dia memberikan mol dia lain kan. Okay,
Okay, dia menunjukkan atom, molekul boleh. Kita boleh baca equation ni. Two number of atom, 2 atom aluminium akan bertindak balas dengan 3 molekul. 3 molekul Br2 menghasilkan 2 molekul Br3. Kalau kita tukar unit dia kepada mol, dia akan jadi 2 mol. Yang tadi kita tengok skala kecil ya, atom dengan molekul. Kita tak nak, kita buat mol. Okey. Bagi besar sikit. 2 mol aluminium reaction, kita menggunakan mol lah. 3 mol Br2. 2 mol Br3. Petang-petang ni. Lepas ni. So yang mana yang betul? 10 A, B. Dia tak boleh ambil banyak-banyak. Dia salah satu je. Tak boleh ada 1, 2, 3 kat depan tu lah. Kamu rasa yang mana? 10 Nurul Aina Hakimah. Ada tak yuk ni? Hilang. Nak tengok sikit yuk ni. Ke tak ada? Semua tak buka kamera. Ada ni. Ada. Ada. Jawapannya apa? C. 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 Saya rasa C. C. Ada A, ada B, ada C. A salah sebab dia pakai gram. Yang betulnya mol 2 mol, 3 mol bromin, 2 mol. Bukannya gram. Okey, B tu kenapa salah? 6. 6. 6 mol bromin. Kalau bromin molekul 3, 2 mol aluminium. 2 mol aluminium memerlukan 3 mol bromin. Dia kata itu 6 mol bromin. Kalau kata 6 mol bromin atom boleh lah. Sebab dia kata bromin tu maksudnya molekul lah. Jadi salah. C betul 2 mol aluminium menghasilkan 2 mol aluminium bromide. Yield tu penghasilkan. So jawapan dia C. 10 C. Mantuk lah. Lepas aircon dia rosak ni library. Panas gila. 10, 11. Syoknya ada ayat kopi ke. Pecah dengan biskut ke. Cepat segi ke. Kau makan? Tak makan lagi ada. Ayo tak makan ni. Nasi tak apa tak makan ni. Lapang lah. Lepas kelas. Sebut lepas kelas orang makan. Sianya. Direct kelas Sekejap. Sekarang kau berapa? Saya habiskan yang baik. Sekejap. Tengok dulu keadaan macam mana. Okay, nombor 11. Dia okey tak ni? Perbincangan dengan saya ni okey tak? Okey. 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 Saya tak dengar sangat apa. Saya harap you all fokus lah. S8 plus 24 F2 jadi 8 SF6. Okey. Equationnya yang dah balance. Soalan tanya, the reaction between sulfur and fluorine is shown below. What is the mass of product? Okay, dia tanya berapakah mass? Dalam gram lah. Form is 2.56 S8. Ini 2.56 gram.
react completely. Okay. So cari mol dulu. Mol S8 adalah 2.56 divided by molar mass sulfur. Sulfur 32.1 kali 8 256.8. So dapat mol dia 2.56 divided by answer 9.97 times 10 power of minus 3 mol. Okey, jadi saya buat perkadaran. Saya buat apa ni, nisbah mol nisbah mol antara SF6 tak cari kan, SF6 tak atas, SF6 dengan S8 adalah daripada equation 8 nisbah 1. Kiranya kita ada mol S8 nya adalah 9.97 kali 10 kuasa tolak 3. Berapakah mol SF6? Jadi mol SF6 yang produce adalah 8 kali 9.97 kali dengan 10 kuasa tolak 3 kali 8. So 0.07975 mol. Soalan tanya mass. Jadi mass adalah apa dia? Jarak dengan molar mass SF6. Jarak jangan bagi. Jarak dengan molar mass dia SF6 S sulfur 32.1 campur dengan fluorid berapa 19. 19 kali 6. 146 146. kali dengan 0.07975. 11.65. Yang ada nombor 11. 11.6 3, 65. Jawapan dia. Yang lain tu 29, 3 lain. Yang paling dekat tu nombor 11 A lah. Okey, boleh? Boleh. Nombor 12. Nombor 12. Sodium karbonat. Ini pun sodium karbonat. Kalau kamu buat nanti kamu buat pengiraan, saya dah upload tau dia punya template, dia punya tempat untuk you all masukkan laporan amali, test amali nanti. Sodium karbonat react completely with HCl. Sodium karbonat ni 9.56 gram. HCl 0.2 molar. 25. HCl according to the equation below. Jadi 2 HCl. Equation ni 2 sodium chloride plus CO2 plus H2O. 2 HCl. Determine the volume of acid. Volumenya berapa? Either in the reaction. Kita nak buat ringkas dekat ni.
So cari dulu mol sodium karbonat. Sodium karbonat mol adalah mass. Berapa molar mass? Berapa ingat tak? 106 Sodium 23 kali 2 campur dengan 12 campur dengan 16 kali 3. 106. 106 9.56 bahagi answer. 0.9019 dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Sini saya ringkaskan. Nisbah mol antara HCl, tak membuat pedaran, buat keadaan macam nisbah. Buat nisbah. Mol sodium karbonat adalah 21 sama dengan, okey, kalau kata mol HCl, mol tu adalah kita dalam bentuk molar dengan volume. Molar volume. Okey. Mol sodium karbonat nilai dia dah 0.9019. Ni molar HCl, volume HCl. So, kita gantikan volume HCl. So, volume HCl kita nak cari yang ni. Dia buat masuk terus dalam ni je. Tak buat satu-satu. So, volume HCl. Volume HCl adalah 2 kali 0.09019 bahagi dengan molar HCl. 0.25. Jadi kamu akan dapat volume dalam liter. 2 kali 0.09019 bahagi 0.25. Dapat liter. 0.721 liter. Kalau tukar dalam mil kali 1000. 721 mil. Okey, so jawapannya ialah question nombor 12. 720 lebih kurang lah 12C. Boleh tak nombor 12? Kamu ada cara lain? Arisha? Dapat tak? Ya, dapat. Okey, nombor 13. Question nombor 13. What is the oxidation number of S2O4? Of S in S2O4. Tak ada nilai charge. Hussein? Nak buat? Yang ada? Nak buat ni? Ya. Masuk je ya. Kita sama je. Kamu lena untuk kau ajak tadi. Kau nak pegang pen Tengok. Tapi tak masuk otak. kan? Nanti saya bagi soalan yang senang je kamu. Which following statement is correct? No. Oxidation number. Jadi Dua. Sekejap madam. 2 kurungan S
2x kan. Campur dengan 4 kali tolak 2. Dah. Sama juga dengan kosong. Kosong. So 2x 2. sama juga dengan ini tolak 48 kan. Tolak 8 plus 8 lah buat pergi seberang. So x sama juga dengan plus 4. Sign dia jangan lupa plus. So jawapan dia adalah B. Okay, question number 14. 14. Semua orang kena buat ni 14 Saya nak buat dekat bila bawah sikit. Question 14 Cantik pun nak dia punya pen yang lurus lah. MN O2 campur dengan Husin yang lari. Ni tanya sekali lagi. Tadi senang sangat tak Ci? 4H plus ID plus dengan MN2 plus dengan 2H2O. Okey, cuba cari oxidation state dia. Untuk kita faham ini, mana dia oxidation, mana reduction, mana oxidizing agent, mana reducing agent. Kita kena cari oxidation number dia. Yang kamu nak kena cari ni adalah oxidation number untuk Mn dengan I. I minus dengan I2. Mn tadi, Mn dalam compound ni berapa oxidation number dia. Yang kita bandingkan dengan Mn2 plus yang terbentuk. Okay. Husin, are you there? Tak ada. Ya, dah. Cari saat ni, Mn ni berapa? Congak-congak ni nampak ni. Banyak saya slow. Oksigen berapa? Oxidation number dia oksigen. Oksigen negatif 2. Nah, tolak 2 kali 2. Tolak 4 kan? Tolak 4. So Mn ni? Positif 4. Positif 4. Positif 4. Mn kat sini berapa? Plus 2 2 plus. Plus 2. Dia oxidation dia kena plus dulu. Nah, kita letak kat sini. Kalau kata oxidation number atau state, kita kena letak sign dia tu. Plus 2. Kalau charge, barulah 2 plus. Okay, jadi kalau plus 4 kepada 2, itu oxidation ke reduction? Oxidation. Reduction. Reduction. Dia adalah reduction. Sebab oxidation number berkurang. Oxidation number. Oxidation number berkurang. Oxidation number berkurang. Okay. So maksudnya yang satu lagi adalah oxidation lah. Itulah ni oxidation. Plus oxidation number dia meningkat. Okay, kita check tengok betul tak meningkat. Ya. So ini tolak 1 bukan tolak 2. Kita tengok yang I ni. Tengah tengok stoichiometry. I minus tu tolak 1 lah. Tolak 1.
kepada kosong. Ni kosong. Okey, jadi oxidation number bertambah. Lebih positif. Bertambah tu maksudnya lebih positif. Kurang negatif. Okey, jadi dia punya oxidizing agent siapa? MnO2. Betul. Reducing agent. Reducing agent. Kita ambil reaktan yang depan. Oxidizing agent yang menyebabkan orang lain mengalami oxidation. Oxidizing agent dia mengalami reduction. Dia menyebabkan orang lain mengalami oxidation. Jadi di sini I- mengalami oxidation kepada I2. Jadi MnO2 ni sebagai oxidizing agent. Manganese oxide ni sebagai oxidizing agent sebab dia menyebabkan orang lain mengalami, dia agent kepada pengoksidaan supaya I- undergo oxidation. So I- adalah reducing agent. Dia menyebabkan MnO2 undergo reduction. So jangan tulis Mn saja kat sini Tulis full species tu apa? Tulis full Mn. Jangan tulis Mn je. Jangan tulis MnO2. Jangan tulis Mn saja. Okay, tak perlu tulis ni dua ke apa dia punya circumstances, tak payah. Kita tengok species tu. Okey, boleh faham? Boleh. Ada nak tanya apa-apa? Boleh. Boleh. Okey, question number 14. Sama juga question number 14 yang tadi kan. Oh sorry, kita tak tahu jawapan ni apa ni. So question number 14, apa answer dia? The total charge for this reaction is negative 2. Betul ke? Total charge dia negative 2. Salah. Total charge dia berapa? Negatif. Positif tu. Positif 2. Ni tengok ni, belah sini positif 2. So sini dia plus 2. Tahu dia balance. Jadi plus 2. Bukan negatif 2. This reaction occur in basic condition. Betul tak? Ada H plus maksudnya acidic kan? Bukan basic. So salah. A salah, B salah. C, MnO2 betul. is reduced to Mn2 plus. Okay, betul. While I minus is oxidized to I2. Betul. I minus is oxidizing agent. Salah. MnO2. So D tu salah. Jadi jawapannya C. Kita C Okey. Tengok lagi nombor 15. The yield is the maximum amount of product. The apa yield? The apa yield is the maximum amount of product possible in reaction. Theoretical. Theoretical. Theoretical yield lah. Nombor 15. Jawapan dia theoretical. Theoretical ni yang kita kira berdasarkan berapa banyak kita buat, berapa banyak kita letak reaktan kita, banyak mana kita timbang. Theoretical yield. Berdasarkan reaktan banyak ni, katakan ini reaktan, katakan you masuk 2 gram, jadi you expect produk tu berapa? Kalau dia 100% menghasilkan produk, berapa produk yang terhasil lah. Kita buat calculation. Jadi yield dia ni, yield tu adalah yield theoretically. Kita predict, okay. Since kita guna 2 gram, berdasarkan equationnya, dia punya stoichiometry reactionnya macam mana. So kita boleh kira produknya sepatutnya kita dapat berapa. Jadi kita, ini adalah untuk 100% dah.
sempurna tindak balas tu. Tapi ini tak buat tindak balas lagi kan. Ini buat calculate. Kita predict. Jadi bila kita main buat tindak balas, kita, berapa yang kita dapat itu adalah actual. Jadi nanti kita boleh dapatlah percentage yield. Nilai actual per dengan theoretical times 100. Okay, that is question number 5. Number 16. Okay, sorry. Soalan number 16. Question number 16. Ammonia burn in oxygen according to the equation. The ammonia, for ammonia, react dengan oxygen. Burn, kalau react dengan oxygen maksudnya dibakar, menghasilkan nitrogen gas dan air. Kita masukkan data-data dia. Ammonia is 100 cm3. Kita oksigen pun 100 cm3. At SPP ya, gas ni both at SPP. Volume dia. What is the volume of oxygen remain? Dia tanya volume remain. Kalau dia kata volume remain, maksudnya oksigen ni limiting reactant ke excess reactant? Excess reactant. Excess reactant. So ini excess reactant. Ini adalah limiting lah. Maksudnya berdasarkan 100 cm3 ni jadi semuanya habis tindak balas. Tapi oksigen 1 cm3 ni ada lebih. Jadi kita nak cari berapa volume yang dia tinggal. Jadi kita nak cari berapa volume yang tindak balas lah supaya kita boleh dapat berapa volume yang remain. Okay, jadi mula-mula kita kena cari mol amonia berdasarkan volume dan keadaan LSPP. Kalau diberi volume boleh juga, kalau diberitahu keadaan kita boleh cari mol. Mol amonia. Ingat tadi mol adalah volume per dengan molar volume. Tapi volume tu dalam liter atau dm cube. Jadi tak bahagi dengan 1000. 1, 2, 3. 0.100 volume dalam dm cube atau liter divide by, nak dapatkan mol, volume divide by molar volume at SPP 22.4. dm cube per mol. So molnya adalah 0.1 bahagi 22.4 4.464 times 10 power of minus 3 mol. Mol amonia yang digunakan dalam tindak balas. Okey, jadi kita cari pula mol oksigen. Kita tengok peredaran antara amonia dengan oksigen ya. Buat nisbah mol senang. Nisbah mol antara, saya ambil oksigen duduk atas sebab saya nak cari mol oksigen. Nisbah mol oksigen dengan mol amonia adalah 3:4. Jadi sekiranya kita punya amonia adalah this much, 4.464 kali 10⁻3, berapakah mol oksigen yang digunakan dalam tindak balas kan? Mol oksigen yang bertindak balas adalah 3/4 kali 4.464 kali 10⁻3. Saya nak mudah saya buat ratio. 3/4 kali 4.464 exponential tolak 3. So mol dia adalah 3.348 kali 10⁻3 mol. Okey, itu mol. Berapakah volume? Volume oksigen yang digunakan yang telah bertindak balas lah. Yang habis bertindak balas kita cari ni. 75. Mol dia kali dengan molar volume tadi.
22.4 ISCP, molar volume dia 22.4. Dapat volume kali dengan 22.4, saya dapat 0.0749, jadi 50 lah liter unit dia. Kita tukar dalam mil kali 1000, 75 lebih kurang. Tutup 4.99, 75.0 mil. Okey, ini yang telah tindak balas. So, saya buat kat atas ni. Volume of oksigen yang remain adalah yang ada dimasukkan untuk tindak balas, tolak dengan yang bertindak balas, itu tinggal berapa? Tinggal 25 lah. Thank you. So, jawapannya adalah A. Boleh kan? Boleh. Kalau saya tak tunjuk dia, agak-agak boleh buat tak? InsyaAllah. Tak boleh. Faham soalan tu Mungkin tak? pilih C kot. Okay, nombor 17 pula. 17. Apa dah? Baik ni. Sekejap ni Nombor 8. Dah habiskanlah soalan ni Sekejap je. Okay, nombor 17. Discipline molarity of solution prepared by dissolving. Kita tak urus ni jauh sangat. Okey, saya buat gambaran dia. Ini molarity solution. Oops. Ini polymatic plus katakan mengandungi 71 ml solution. Okey, dissolving glucose 45 gram. Glucose formula dia C6 H12 O6. Okey, cari molarity. Tanya molarity. Description berapa? Okey, ingat molarity formula dia. Molarity solution, molarity of glucose solution Glucose solution. Glucose adalah molarity adalah mol glucose over volume solution dalam liter. Mol adalah mass over molar mass. So saya nak buat terus ni. 45 mass per, saya tak cari mol, saya bubuh je semua data-data tu bahagi dengan molar mass. Molar mass 12 kali dengan 6 campur dengan 12 campur dengan 16 kali dengan 6. 80. Jadi 45.180 tu adalah mol mol glukos. Tapi saya tak kira mol, saya nak bubuh data semua, saya tekan sekali. Volume dia mesti dalam liter. Jadi 1, 2, 3. 0.071. Betul. 71 bahagi 1000. 0.071. Okey, so tekan kereta sekali. So 45 bahagi 180 bahagi 0.071. 3.52 molar. Terus ke. Jawapan dia adalah C. Boleh? Boleh. Kalau kamu nak kira mol asing, mol boleh. Kita bahagi dengan volume. Nak buat ringkas, kena terus dengan bubuh dan formula tekan.
Okey, nombor 17. Tengok tadi. Okey. Tak lagi, last sekali tunjuk saya kertas kamu. Kosong ke ada? Ada tulis. 15 apa tadi? 18 pula. Question number 18. Which of the following is correct? Macam buat sekali lagi question tadi. Ini peroxide campur dengan permanganate dalam medium berasid. Dia akan menghasilkan Mn2+ minus anion dengan 8 H2O dan 5 oksigen. Okey. Okey, sekarang kita nak cari mana oxidizing agent, mana reducing agent, siapa yang undergo oxidation, siapa yang undergo reduction. So check dia punya oxidation number. Okey, nak tengok yang mana? Tengok ni oksigen ni. Tengok oksigen ni. Tengok oksigen ni. Tengok Mn. Tengok Mn. Macam okey. So oksigen ni berapa? Kita panggil nama. Syamin, Afia. Nur Syamin, Afia. Ya, madam. Berapa oxidation state ni untuk oksigen ni? Sekejap ya. Kosong. Oxidation number. Oxidation number. H kat sini berapa? Plus kan? Plus 1 kan? Jadi plus 1 kali 2 jadi plus 2 lah. Jadi oksigen kat sini. Oksigen berapa? Negatif 8. Negatif 1. Ya. Mana main negatif 8? Yes. Ini plus 1 tau. Okey. Positif 8. Ini plus 1. H plus, dia plus 1. Oksigen memang selalunya kita kata tolak 2. Tapi bukan dalam bentuk peroksida ni. Ini nama dia hydrogen peroksida. Jadi dalam oksigen ni kita kena cari oxidation number dia berapa. Yang ini memang confirm H plus ni plus 1. Jadi H plus 1 jadi ada 2 jadi plus 2. Jadi oksigen ni dia kena negatif lah. Tolak 2 jumlah dia. Tapi oleh kerana ada 2, so jadi dia tolak 1 lah kan. Supaya dia tolak 2 plus 2. Jadi oksigen biasa dia tolak 2, tapi dalam peroksida dia tolak 1. Okey. Ini nama dia hydrogen peroksida. Dia tolak 1. Oksigen sebelah sini. Syamin. Oksigen kosong. Kosong Dia elemen. 3 elemen dia kosong. Okey. Mana dia? Amirul Akasyah. Mn sini berapa? Posisi 7. Jaga. Kita tengok X plus dengan 4. Oksigen tolak 2. Sama juga dengan tolak 1. Saya nak tulis bawah sikit lah. Dia kacau tak, kita nak tunggu ruang nak sama. Jangan ambil yang 2 ni, jangan kacau ya. Kita ambil compound tu je. Ion tu je, MnO4 minus. X campur dengan 4 kali tolak 2 adalah tolak 1.
So X sama juga dengan tolak 1 campur 4/8 . Ini tolak 8 bawa minus ni plus. So betul lah plus 7. So sini plus 7. Okay, sini plus 2 kan. Ni. Nampak ni plus 2. Okay, so maksudnya yang ini daripada peroksida menjadi oksigen. Itu adalah proses ni apa? Daripada tolak 1 oxidation state-nya jadi kosong. Proses ni adalah Oxidation. Oxidation apabila oxidation number dia meningkat. Okey. Ini saya nak padam ni dah. Dan yang ini adalah reduction. Apa oxidation number dia berkurang. Manganate tu mengalami reduction. Saya sebab jadi ini mengalami reduction sebab oxidation number dia berkurang. Daripada plus 5 jadi plus 2. Berkurang. Okay. So, mana dia oxidizing agent? Mana dia reducing agent? Kita tengok dekat reaktan, dia tengok produk. Yang mana yang menyebabkan pengoksidaan, dia sebagai agent pengoksidaan. Yang mana menolong spesies lain mengalami oxidation. Dia sebagai agent oxidation. Siapa dia? Elemen mana? Spesies yang mana? Oxidizing agent. MnO4. Kena tulis full elok MnO4 minus Mn saja. Tapi jangan tulis dengan dua tu. Spesies tu adalah MnO4 minus. Okay. Dia menyebabkan peroksida tu undergo oxidation. Dia sebagai agent oxidation. Dia ni mengalami reduction lah. Dia sebagai agent oxidation, menyebabkan peroksida ni mengalami oxidation. Jadi dia ni agent pada oxidation tu. Peroksida yang akan undergo oxidation, dia sebagai agent. Jadi kalau kata agent oxidation, proses yang berlaku pada dia adalah reduction. Macam tu Oxidizing agent undergo reduction. Reducing agent undergo oxidation. Okay. So ini adalah peroksida lah. Okay, so apakah jawapannya nombor 18? Peroksida, hydrogen peroksida H2O2 act as oxidizing agent. Salah. Dia adalah reducing agent. Okay. MnO4 minus permanganate is reduced. Betul. Yes. So B betul. C betul tak? Oxidation number of oxygen in peroxide is -2. Salah. -1. Oxidation number of manganate is in permanganate is changes from -1. Dia tengok tangan ni salah. -1 jadi 2 plus ni salah. Kita tengok dekat dalam ni. +7 jadi +2. So D salah. Jawapannya B. Okay. Okay, nombor 19. What's the volume in liter occupied by HCl RSCP? So kalau kata HCl ni 49.8 gram, mol HCl nya berapa? Mol HCl adalah mass over molar mass 36.5. 35.5 campur dengan 1, 36.5 lah. 49.8 divided by 36.5. 1.36.
1.664 mol. Okey, dia nak volume RSCP ya, nak volume. What is the volume in liter? Volume RSCP. Volume ACL RSCP ialah berapa mol tadi kali dengan molar volume 20.4 ya. Kalau 22.6. 24 kali 22.4 so 30.56. Tadi saya silap mengambil sekejap ni. Ada? Dia nak pada, nak yang liter. Betul lah. Betul dah nak dalam liter 30.56. So jawapannya adalah C. 19, 20. Okay, last one, 20. 20. Adipati SC, okey ini equationnya. 2C6H12 react dengan oksigen menghasilkan adipati asid. Ni hexane cyclohexane ni kata. Cyclohexane react with oxygen excess. Cyclohexane menghasilkan adipati asid H2C6 H8O4 plus 2H2O. Cyclohexane 45 gram, 45.0 gram. Use calculate the theoretical yield. Apakah ni? Cara theoretical yield tu maksudnya bila kita kira lah ya. Berapa yang akan terhasil. Mass dia, calculate the theoretical yield. Berapa gram. Tanya berapa gram, bukan berapa persen. Berapa gram yang terhasil kalau kita menggunakan vektor 45.0 gram. Jadi kita cari mol dulu. Cyclohexane. Cyclohexane adalah mass 45.0 per dengan molar mass. Jangan kali 2. 12 kali dengan 6 campur dengan 12. 84. So 45 bagi 84 adalah 0.5357 mol. Okey. So mol dia sama, dua-dua senanglah. So mol cyclohexane sama dengan mol asid iaitu 0.5357 mol. So massnya mass H2C6 H8O4 ialah nilai mol kali dengan molar mass. 2 campur dengan 12 kali dengan 6 campur dengan 8 campur dengan 16 kali dengan 4. 146. 146 Ya. Kali dengan 0.5357. 78.21 gram. Ada 78.2. Okey, so jawapannya adalah D. Boleh? Boleh. Senang kan? Okey, saya sekejap. Saya offkan recording ni. Okey.